Tajuk utama 30 November 14 Rabiul Akhir. Malik ditangkap, geng 36 Selayang terkubur. Pesawah rugi RM30,000 ditipu skamer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Kumpulan kongsi gelap geng 36 Selayang akhirnya terkubur selepas polis menahan ketua kumpulan yang dikenali sebagai Malik di sebuah rumah di Damansara, Petaling Jaya pada 31 Oktober lalu. Suspek 31 tahun ditangkap bersama sepucuk pistol jenis revolver 38 disyaki digunakan dalam kes jenayah berat. Untuk makluman semua, kes ataupun kumpulan 36 Malik atau Malik Selayang ini telah bergiat aktif dalam kawasan Selayang, Gombak dan juga Batu Kef ini sejak tahun 2017 lagi. Dan panjang tempoh itu banyak kes telah dilaporkan melibatkan penglibatan kumpulan ini. Dan satu kes 302 iaitu bunuh telah berlaku pada bulan Julai 2019 yang lalu di Batu Kef yang menggemparkan kawasan ini pada ketika itu. Setakat ini seramai 16 orang yang disyaki ahli geng 36 Selayang telah ditahan sejak awal tahun ini. Semakan mendapati 9 daripada mereka telah diambil tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959 (POKA), manakala selebihnya telah dituduh di mahkamah. Polis juga mendapati 2 adik-beradik Malik turut terlibat dalam kumpulan kongsi gelap itu. Sementara itu 5 lagi individu diburu bagi membantu siasatan berhubung kes bunuh yang membabitkan kumpulan tersebut. Suspek dikenali sebagai Mugilan, Ganegeshwaran, M. Jayantiran, G. Navintiran dan Prem Ganesh. Orang ramai yang mengenali individu tersebut boleh menghubungi Pegawai Penyiasat Assistant Superintendent Muhammad Fairuz Baharom di talian 013-288-5449 atau Balai Polis Berhampiran. Dalam pada itu, Arifai turut memaklumkan kegiatan curi tabung egzos kenderaan termasuk bas di sekitar Gombak tumpas selepas 15 suspek geng itu termasuk 2 warga Bangladesh dicekup pada 27 November lalu. Kesemua suspek berusia 27 hingga 56 tahun ditahan di sekitar Gombak, Rawang, Sentul hasil beberapa laporan polis. Kumpulan berkenaan aktif melakukan kegiatan itu pada waktu malam dan awal pagi di kawasan tempat letak kereta yang gelap atau kenderaan yang diparkir luar premis dan kediaman. Mereka kemudian menjual egzos berkenaan pada harga antara RM500 hingga RM2,000 mengikut jenis egzos. Di antara egzos ini ada satu egzos jenis kenderaan yang diminati iaitu jenis Nazar ya, yang diminati oleh sindiket ini untuk dipotong kerana kononnya di dalam itu ada satu komponen dipercayai boleh melenturkan atau digunakan untuk melenturkan barang berharga lah. Saya tak boleh cakap emas apa sebelum lagi kita kaji kata tu. Tetapi itu menunjukkan adanya benda-benda ni, adanya maklumat ni, fakta ni menunjukkan mereka minat untuk melakukan jenayah-jenayah ni. Egzos yang dicuri itu dipercayai dijual di premis besi buruk serta kedai meleraikan komponen kenderaan. Polis juga memaklumkan masih ramai pemilik kenderaannya yang tidak tampil membuat laporan polis mengenai kehilangan egzos kenderaan mereka. Satu lagi sindiket yang berjaya digagalkan pihak polis iaitu Along. Sebelum ini, kegiatan itu sanggup mengambil kesempatan atas kesempitan orang ketika musim Perintah Kawalan Pergerakan dengan menawarkan kerja simbah cat rumah peminjam yang enggan melunaskan hutang.
Geng itu menyasarkan penganggur dan pelajar lepasan sekolah dengan upah RM300 satu rumah. Bagaimanapun, taktik itu terbongkar dengan tertangkapnya 3 lelaki berusia 20 hingga 25 tahun yang dipercayai menjadi runner alung di Jalan Bukit Permata pada Isnin lepas. Suspek ditahan orang awam ketika ketiga-tiga lelaki berkenaan yang menaiki 2 buah kereta dalam keadaan mencurigakan. Kesemua mereka kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Soal siasat mendapati taktik itu digunakan seorang individu dikenali sebagai Kelvin yang berperanan sebagai orang tengah untuk menarik golongan tersebut bersekongkol melakukan kegiatan menyimbah cat. 3 lelaki terbabit ditawar upah oleh Kelvin untuk menyimbah cat merah ke atas rumah dan kenderaan yang diarahkan. Bertindak atas maklumat, polis turut memberkas Kelvin di rumah sewanya di Kajang pada hari sama. Kelvin merupakan orang tengah kepada sindiket Ahlong dengan menerima upah bagi melakukan kerja-kerja menyimbah cat. Soal siasat 3 suspek itu, mereka tidak tahu tujuan menyimbah cat dan hanya diberi gambar untuk melakukan kegiatan berkenaan. Di Johor, sindiket pengedaran dadah Ahsun lumpuh dengan penangkapan runner berusia 39 tahun dalam 3 serbuan di Seri Alam pada 26 dan 27 November lalu. Dalam 3 serbuan tersebut, pelbagai jenis dadah bernilai RM737,000 dirampas. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Maidin Piche berkata sindiket ini telah beroperasi sejak 6 bulan lalu dalam tempoh PKP. Bekalan dadah yang diperolehi dari utara tanah air dipasarkan di Johor Bahru dengan menggunakan khidmat penghantaran dadah terus kepada pelanggan. Ini menggunakan penghantaran, dia tak guna online. Yang kita tangkap ni runner, tuan. Siasatan masih diteruskan. InsyaAllah kita akan terus mendapat maklumat-maklumat lanjut berhubung dengan sindiket ini. Mungkin ada lagi saki-baki lagi yang masih bebas. Kalau tuan-tuan tengok syabu apa dadah yang nampak ni banyak, tuan-tuan. Kita yakin ini adalah sindiket, bukan seorang individu punya kerja. Antara dadah yang dirampas 2.7 kg syabu, 12,000 pil ekstasi, 23,000 pil Aramin 5 dan 530 gram ketamin. Turut dirampas 2 kenderaan, gelang perak dan wang tunai RM1,700. Hasil saringan urin suspek adalah negatif namun dia memiliki rekod jenayah lampau di bawah Seksyen 373 Kanun Keseksaan. Suspek direman 7 hari hingga 4 Disember di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, di Kedah, seorang pesawah kerugian RM30,000 selepas diperdaya oleh individu yang menyamar sebagai pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Cawangan Cyberjaya. Mangsa dimaklumkan, dia mempunyai tunggakan cukai berjumlah RM39,800.90 selepas namanya dipercayai disalahgunakan oleh individu lain yang mendaftar dengan sebuah syarikat di Pahang. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kedah, Superintenden Elias Omar berkata, selepas diberitahu mengenai perkara itu oleh Encik Khairul Anwar yang mengaku sebagai pegawai LHDN, talian telefon mangsa disambungkan kepada rakan sindiket yang menyamar sebagai anggota polis Kuantan Pahang untuk siasatan lanjut. Suspek kemudian menyoal siasat mangsa dan memaklumkan mangsa terbabit dengan kegiatan penyelewengan wang serta sindiket dadah. Bagi mengelakkan akaun bank mangsa dibekukan, suspek mengarahkan mangsa memindahkan semua wang yang terdapat dalam 3 akaun bank mangsa kepada 1 akaun bank sahaja. Jelas Elias, suspek juga meminta mangsa memberikan nombor akaun bank, nombor kad debit dan butiran perbankan miliknya. Bagaimanapun, penipuan ini mula disedari mangsa apabila semakan akaun bank dibuat, mendapati wang simpanannya berjumlah RM30,000 dalam akaunnya sudah dipindahkan kepada pihak ketiga. Berikutan itu, mangsa membuat laporan polis di Sungai Petani semalam dan kes siasatan dibuka mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Hampir 1,000 individu yang terlibat kegiatan Macau Scam ditahan hanya dalam tempoh 10 bulan tahun ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri 2, Jonathan Yassin berkata, tangkapan itu melibatkan 912 warga tempatan dan 81 warga asing. Daripada data statistik tangkapan dan pertuduhan kes Macau Scam tahun 2020 daripada 1 Januari
sehingga 31 Oktober 2020 yang berada di dalam negara ini. Statistiknya ialah yang melibatkan warga tempatan seramai 912 orang dan warga asing pula yang telah dikenakan tangkapan adalah seramai 81 orang dan jumlah kes yang terlibat dalam tangkapan ini seramai 993 orang dan pertuduhan yang telah dibuat telah kepada 605 orang dalam kes Macau Scam ini. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Datuk Muhammad Alamin, Ahli Parlimen Kimanis, berhubung jumlah kes Macau Scam dan statistik mengikut peringkat umur yang terlibat dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat hari ini. Selain itu, Jonathan turut memaklumkan satu pasukan petugas khas di peringkat dalaman PDRM turut ditubuhkan untuk mengenal pasti dan memantau trend terkini kes jenayah dalam talian dengan kerjasama SKMM bagi membantu dari segi kepakaran dan teknologi. Jenayah warga asing sampai bila? Alhamdulillah bertemu lagi. Suspek warga Nigeria yang mencampak cucu tirinya di sebuah pangsapuri di setapak pagi semalam dilaporkan mengalami masalah mental. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Saiful Azli Kamarudin berkata, maklumat itu diperolehi hasil keterangan dari keluarga dan rakan suspek. Because he's on medication actually. Ya. Difahamkan dia ada sedikit mental, dia ada mental sikit suspek ini masih dalam mengambil ubat-ubatan untuk penyakitnya itu. Bagaimanapun, polis akan menjalankan siasatan lanjut berhubung dakwaan itu. Suspek berusia 42 tahun itu kini direman selama 7 hari bagi membantu siasatan. Manakala isteri suspek dan 2 anak termasuk mangsa yang cuba dirogol masih menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur. Datuk Saiful berkata polis juga akan menyiasat dakwaan suspek terbabit dengan ajaran sesat atau tidak. Kes disiasat mengikut Seksyen 302, Seksyen 307 dan Seksyen 377C Kanun Keseksaan. Dalam kejadian 8 pagi semalam, kanak-kanak 4 tahun Muhammad Adam Sufi Muhammad Nur Kusairi maut selepas dicampak suspek yang juga datuk tirinya dari tingkat 3 apartmen di setapak. Mangsa ditemui berlumuran darah manakala suspek yang bertindak terjun dari tingkat yang sama ditangkap dalam keadaan berbogel. Perbuatan kejam itu dilakukan suspek yang juga warga Nigeria yang sebelum itu bertengkar dengan isterinya seorang warga tempatan kerana cuba merogol anak tirinya sendiri. Jenayah di kalangan warga asing di negara ini bukan suatu perkara baharu. Dengan kewujudan jutaan warga itu bukan sahaja boleh meningkatkan masalah sosial dan jenayah, malah mengganggu ketenteraman dan keselamatan rakyat Malaysia. Untuk mendapat penjelasan lanjut mengenai perkara itu, di talian ketika ini pakar kriminologi bebas Syahul Hamid Abdul Rahim. Assalamualaikum Tuan. Boleh Tuan kongsikan kes jenayah yang kerap berlaku di kalangan warga asing dan pelibatan warga negara mana paling ramai? Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan Syahul Hamid di talian. Baik, kita akan hubungi sebentar lagi. Kita teruskan dengan laporan seterusnya. Ujian saringan COVID-19 terhadap pekerja warga asing di kilang-kilang yang dikenal pasti Kementerian Sumber Manusia akan dilaksanakan bermula esok. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ujian itu akan tertumpu kepada kawasan berisiko tinggi dan syarikat terlibat perlu melaksanakan perkara yang ditetapkan. Untuk permulaan ini, ujian ini akan menumpukan kepada kawasan-kawasan berisiko tinggi di negeri Selangor
Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Pulau Pinang serta Sabah. Syarikat terlibat perlu menyediakan stesen kuarantin dan pusat kuarantin serta rawatan COVID-19 PKRC yang bersesuaian selain menanggung kos pengurusan, saringan serta makan minum pekerja. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Asrama Top Glove dilanjutkan sehingga 14 Disember selepas penilaian risiko oleh KKM mendapati kadar positif di kawasan ini masih tinggi dengan kes positif baharu dikesan melalui ujian saringan kedua. Selangor merekodkan kes baharu tertinggi hari ini iaitu 402 dengan 4 adalah kes import. Daripada jumlah itu, 9 kes dari kluster baharu iaitu kluster Jalan 8 dan kluster Batu 9. Selangor melaporkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 402 kes bersamaan dengan 33.2%, di mana 308 kes iaitu 76.6% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang giat dijalankan di lapangan. Ia disusuli Sabah iaitu 326 kes, Negeri Sembilan 141 dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 119 kes. Sementara itu, 3 lagi kematian dilapor menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 360 kes. Manakala kes baharu hari ini kekal 4 angka iaitu 1,212 kes. 3 lagi kluster baharu dikesan iaitu kluster Jalan 8, kluster Batu 9 dan kluster Nibung. Polis Kelantan tidak menolak akan mengeluarkan arahan menutup operasi kedai emas di negeri itu sekiranya pemilik premis dikesan berterusan gagal mematuhi SOP COVID-19 yang ditetapkan. Ketua Polis Negeri, Deputy Commissioner DCP Syafiqin Mahmad berkata, tindakan tegas itu kerana masih terdapat kalangan mereka mengambil ringan arahan berkenaan terutama dalam aspek penyediaan alat pemeriksaan suhu, cecair pembasmi kuman serta pematuhan jarak fizikal. Kalau sampai tak ikut, kita akan minta bersama PBT, kita akan tutup. Jadi nasihat saya kepada terutama kepada pemilik, kalau you buat roll betul-betul, you buat line, letak kursi elok-elok, saya rasa orang akan ikut. Ni dia pun tak ada apa. Jadi itu sebab orang berebut-rebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program derma darah peringkat Ibu Pejabat Kontingen Kelantan di Kota Baru siang tadi. Mengulas lanjut, pemilik kedai emas tidak boleh hanya memikirkan jualan dan keuntungan semata-mata. Sebaliknya, harus bersama kerajaan bagi memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Semalam, tular di media sosial gambar kedai emas di Kota Baru diserbu orang ramai berikutan harga emas yang rendah sejak minggu lalu, sehingga menyaksikan kebanyakan mereka gagal mematuhi SOP COVID-19. Dan dalam tempoh 2 hari ini, 23 kompaun telah dikeluarkan terhadap pemilik kedai emas dan para pelanggan. Jenayah di kalangan warga asing di negara ini bukan suatu perkara baharu. Dengan kewujudan jutaan warga itu bukan sahaja boleh meningkatkan masalah sosial dan jenayah, malah mengganggu ketenteraman dan keselamatan rakyat Malaysia. Untuk mendapat penjelasan lanjut mengenai perkara itu di talian ketika ini, pakar kriminologi bebas Syahul Hamid Abdul Rahim. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh Tuan kongsikan kes jenayah yang kerap berlaku di kalangan warga asing dan penglibatan warga negara mana paling ramai? Okay, sekarang ni penglibatan warga asing melakukan jenayah semakin membimbangkan kita. Antara warga negara yang melakukan jenayah, yang kerap melakukan jenayah ialah warga negara Indonesia, Bangladesh, Myanmar, Vietnam, Bangladesh. Kemudian ada juga warga negara seperti Afrika yang melakukan jenayah-jenayah scam, penipuan dan juga warga negara China. Ini membimbangkan negara kita. Setengah warga asing dilihat begitu berani melakukan jenayah sehingga melibatkan nyawa. Bagaimanakah tindakan tegas yang boleh dikenakan terhadap mereka? Ya betul. Sekarang ni peringkatan jenayah yang berat yang dilakukan oleh warga asing agak membimbangkan kita.
apa yang boleh dilakukan ialah kerap operasi boleh dilakukan oleh pihak polis dan juga immigration untuk mementeras warga negara asing, terutamanya yang tidak mempunyai pas atau permit yang sah yang tinggal di negara ini. Dan juga kehadiran polis di tempat-tempat strategik juga boleh mengurangkan jenayah itu berlaku. Jika kita lihat, terdapat lambakan warga asing di sesetengah kawasan sehingga menimbulkan rasa tidak selamat kepada penduduk setempat. Apakah cara untuk kita elak perkara yang tidak diingini ini, terutama bagi keselamatan wanita dan kanak-kanak? Okey, memang betul. Setengah tempat seperti di Pangsapuri, di apartmen, terdapat ramai warga asing, terutamanya warga negara Afrika ni yang menjadi takut kepada warga negara kita yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Untuk mengelakkan jenayah itu berlaku, anak-anak atau wanita ini apabila melalui kawasan-kawasan tersebut elakkan bertemu dengan mereka. Dan juga pihak berkuasa seperti polis dan immigration bolehlah mengadakan rondaan berkala di tempat-tempat yang sedemikian supaya mengelakkan jenayah itu berlaku. Baik, terima kasih Tuan. Sebentar tadi Syahul Hamid, pakar kriminologi, berkongsi tentang peranan jenayah di kalangan warga asing di negara ini. Menyusul selepas ini, Duta Kecil Melaka terjejas teruk akibat COVID-19. Alhamdulillah bertemu lagi. Pengayuh beca yang juga Duta Kecil Pelancongan di Melaka antara golongan yang terjejas teruk sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac lepas ekoran pandemik COVID-19. Ia dianggap sejarah hitam sepanjang karier mereka apabila tidak dapat mengerah keringat, berkayuh seperti biasa sekaligus hilang punca pendapatan. Memahami keperitan mereka, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM tampil menghulurkan sumbangan bagi meringankan beban golongan berkenaan. Berkongsi situasi yang dialami pengayuh beca sejak 8 bulan lalu, Timbalan Pengerusi Persatuan Beca Warisan Muhammad Sobri Mat Yaakob berkata, jika dahulu mereka mampu meraih pendapatan kira-kira RM1,500 sebulan. Namun sejak PKP, pendapatan mereka hilang sehingga 90% dan memaksa golongan itu mencari alternatif lain, termasuk menjadi nelayan, bekerja di kedai makan serta menjadi penghantar makanan. Terpaksa cari kerja, saya sendiri pun terpaksa cari kerja juga. Sementara ini saya pun bawa jadi rider Foodpanda untuk menampung keluarga. Sementara beca ni pun tak ada apa-apa yang bantuan daripada agensi-agensi ada juga. Tapi dengan nak bayar bil apa semua, kalau nak harapkan beca sekarang ni memang susah. MAPIM hari ini yang diketuai Ketua Pengarah Domestik MAPIM, Muhammad Faris Husin, menyerahkan 100 kit makanan dan pek makanan siap masak kepada pengayuh beca di beberapa lokasi di negeri bersejarah itu, termasuk di sekitar Tengkera dan Bandar Hilir. Alhamdulillah, jadi hari ini MAPIM datang di bersama salah satu pesanda pemandu beca Melaka untuk kita menyantuni dalam 40 pemandu beca, yang mana saya secara peribadinya berasa kagum dengan usaha mereka. Jika apabila sewaktu pandemik ini mereka menukar karier daripada pemandu beca, ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi pemandu Foodpanda, ada yang bertukar karier pelbagai. Cumanya bagi mereka yang keuzuran itu, kita merasa agak tersentuh pada driver yang pemandu yang berusia di atas 60 tahun. Orang ramai yang ingin menghulurkan bantuan, sumbangan boleh dibuat ke tabung kemanusiaan MAPIM di akaun Maybank bernombor 5622 63540066 atau layari www.bantuummah.com. Peruntukan pembangunan sebanyak RM20 juta kepada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM akan mengutamakan pembinaan mahkamah syariah khususnya di Sabah. Ia sebahagian peruntukan dalam bajet 2021 di mana RM62 juta lagi digunakan bagi tujuan pengurusan, termasuklah melatih hakim-hakim agar lebih mahir dalam menyelesaikan pelbagai kes.
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah diperuntukkan sebanyak dalam hampir 62 juta peruntukan berkaitan dengan pengurusan dan 20 juta sebanyak 20 juta untuk pembangunan. Jadi dalam konteks pembangunan tuan-tuan dan puan-puan, bajet 20 juta yang diperuntukkan kepada JKSM ni, kita akan bangunkan beberapa mahkamah khususnya di Sabah. Sekarang kita tengah bangunkan kompleks mahkamah syariah di Pahang dan di Kota Kinabalu Sabah juga. Kemudian kita tengah bangunkan mahkamah tinggi dan juga mahkamah rendah di Sabah. Tambah beliau, pembinaan lebih banyak mahkamah syariah bertujuan menyediakan fasiliti yang lebih selesa memandangkan mahkamah di Sabah terutamanya berada dalam keadaan daif. Ditanya mengenai isu perbicaraan kes secara maya, Dato' Dr. Muhammad Naim berkata pihaknya berharap pindaan Akta 585 Seksyen 119 pendengaran dalam mahkamah dapat diluluskan agar hakim-hakim mahkamah syariah seluruh negara boleh mengendalikan kes secara atas talian. Beliau berkata demikian dalam program Assalamualaikum di TV Al-Hijrah pagi tadi. Luangkan masa sejenak, renunglah nasib sebahagian daripada kita yang cukup menderita akibat pandemik COVID-19. Sama-samalah kita rasa keperitan hidup mereka yang tua, kanak-kanak, bayi dan yang cacat serta uzur. Hulurkan sedikit daripada rezeki kita untuk meringankan sedikit beban mereka. Sedekah pencetus barakah. Dan tren kes yang dilaporkan, pandemik COVID-19 dilihat masih menular secara aktif dan dijangka akan berterusan untuk suatu tempoh masa yang agak lama. Malaysian Relief Agency MRA Sabah merayu orang ramai untuk menyumbang menerusi tabung kecemasan OPS COVID-19 2.0 bagi meringankan beban mereka yang terjejas akibat pandemik itu. Hasil sumbangan untuk membantu mereka yang kehilangan sumber pendapatan, pekerjaan dan aset. Sekian berita Al-Hijrah. Sebelum berpisah, jangan lupa saksikan program Kewangan Islam Tijarah musim kedua jam 9.30 malam ini dengan topik kewangan sosial talian hayat umat Islam bersama Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Tuan Muhammad Muazzam Muhammad. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.